Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TVA semalam ini dan selepas ini anda akan ditemani Connie Grace untuk segmen Inoktek TVA yang akan membawakan laporan mengenai inovasi pertanian. Silakan Connie. Baik, terima kasih Jessica. Ini Inoktek TVA, segmen yang memaparkan aktiviti pertanian yang menerapkan penggunaan teknologi dalam penghasilan inovasi baharu. Benci bertukar jadi cinta. Inilah gambaran yang boleh diberikan mengenai seorang wanita usahawan Nang Ori ini. Siapakah beliau? Ingin tahu lebih lanjut? Ini laporannya. Saya itu belum tahu putih bola dah. Sementara berjalan-jalan bermain-main di pokok lada ya. Begitulah pembuka cerita Kuasin Surem, bapa kepada usahawan lada Nang Ori. Sambil ketawa, Awing Kuasin menceritakan bahawa dahulu beliau sangat benci dengan lada kerana semasa kecil beliau dan adik-beradiknya dipaksa memetik lada dan merendam lada di sungai sebelum ia dijemur untuk seterusnya menjadi sumber pendapatan. Namun kini lada mempunyai nilai sentimental yang amat tinggi bagi wanita bidayuh ini serta ahli keluarga yang lain. Pada tahun 1999, Awing telah pergi ke Semenanjung Malaysia dan tinggal di sana hingga tahun 2019. Kegagalan yang dialami ketika berniaga di Semenanjung tidak mematahkan semangat ibu kepada 5 orang anak ini yang terus meneroka selok-belok perniagaan. Dibesarkan dalam keluarga petani yang mengusahakan kebun lada, ibu kepada 5 orang anak ini kini memiliki lesen mengeksport lada Sarawak yang dikeluarkan oleh Lembaga Lada Malaysia untuk pasaran Semenanjung dan antarabangsa. Untuk kita membawa lada keluar daripada Sarawak ni kita perlu mempunyai lesen. Dan saya pun mendaftarlah saya punya perniagaan di Sarawak dan saya memohon lesen untuk mengeksport lada ke Semenanjung. Dan saya terkejutlah, rupa-rupanya saya adalah wanita Dayak yang pertama yang mempunyai lesen untuk mengeksport lada pada tahun 2016. Sehingga hari ini, lada jenama Nang Ori merupakan lada generasi keempat diturunkan oleh datuknya kepada cucu generasi pertama dari anak kelima. Ia kini mempunyai 12 jenis produk termasuk produk inovasi berasaskan lada hitam dan putih. Kejayaan yang dikecapi Awing turut disumbang oleh beberapa agensi kementerian yang telah membantunya untuk memasarkan produk lada Sarawak. Lembaga Lada juga telah memberi pelbagai latihan keusahawanan kepada kami serta baru-baru ini Lembaga Lada bagi saya mesin untuk stiker yang bernilai 40,000 geran dan pihak MARA lah yang membangunkan kami sebenarnya di mana dia menyediakan tapak sewaan seperti bangunan kilang ni adalah bangunan kilang MARA yang diberi kepada usahawan yang ingin berniaga dengan sewa yang sangat-sangat berpatutan. Orang tua kata jangan benci nanti cinta seperti yang terjadi dengan Puan Awing. Kini dia merupakan seorang wanita pertama Dayak yang mempunyai lesen untuk mengeksport lada Sarawak ke luar negara. Baiklah, sekian laporan daripada saya Connie Grace dan juga juru kamera Aziz Soleh untuk TVS Kuching. Mula mengenali tanaman lada seawal usia kanak-kanak pada tahun 1990-an sebagai anak kepada pekebun lada, Diken Mambu yang kini berusia 40 tahun telah memperkenalkan teknologi baharu dalam penyediaan bahan makanan. Mari kita ikuti perjalanan hidup pengarah di Mambu ini sebagai seorang usahawan tani. Kami mula melancarkan produk-produk kami sebenarnya pada tahun 2019 ya. Jadi semenjak tahun 2019 hingga ke hari ini 2021 kami telah menghasilkan produk hiliran berasaskan bahan pertanian negeri Sarawak ya. Produk makanan, produk serbuk seperti serbuk lada hitam, serbuk serai, serbuk lengkuas, serbuk cili ya dan sebagainya. Diken yang berasal dari Abuk Sri Aman berkata, idea tercetus apabila beliau melihat sambutan produk hiliran berasaskan bahan pertanian di Sarawak masih kurang namun mempunyai potensi untuk menebusi pasaran antarabangsa. Kita berjaya menjual produk kita ke beberapa bahagian di negeri Sarawak itu sendiri. Selain daripada itu, MDF Global Sdn Bhd ya, juga telah berjaya menjual
lada hitam kami ke negara China, direct ke restoran, pembeli yang mengguna lada hitam itu sendiri. Jadi ini merupakan antara kejayaan-kejayaan kita yang menembusi pasaran global. Ini telah membawa kepada satu inovasi yang bukan sahaja mampu mengekalkan rasa asli bahan makanan tetapi juga bebas bahan pengawin. Menurut Dekan, selaras dengan matlamat syarikat untuk membekalkan makanan yang berkualiti dan bermutu tinggi, setiap produk makanan adalah halal dan mendapat persetujuan makanan selamat tanggungjawab industri mesti. Tambahnya, ini merangkumi semua aspek dari segi pemilihan bahan, pembungkusan dan juga keselamatan di kemudahan pemprosesan. Jadi untuk fasiliti MDF Global Sistem Berhad, kita diwajibkan menggunakan PPE, PPE yang bersesuaian di tempat kerja seperti penutup rambut, apron dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di tempat prosesan, rakan-rakan saya sedang melakukan operasi proses bahan-bahan mentah untuk jadikan produk serbuk hiliran MDF Global Sistem Berhad. Katanya setiap jenis makanan seperti lada, bawang putih, halia, lengkuas dan terung dayak akan melalui proses pembakaran yang berbeza pada suhu yang bersesuaian. Sehingga kini MDF Global Sdn Berhad terus berkembang dengan menghasilkan 30 jenis produk hiliran berasaskan lada. 7 daripadanya adalah produk untuk perubatan yang berasaskan lada hitam seperti pensanitasi tangan, minyak urut, minyak sapu, pencuci badan dan sebagainya. Lazimnya terung dayak boleh didapati dalam bentuk mentah, tetapi kini makanan tradisional Sarawak ini boleh didapati dalam bentuk serbuk, dan ini adalah contoh serbuk terung dayak yang boleh didapati di sini dan mendapat permintaan tinggi di pasaran luar. Saya merindukan bersama juru kamera Awang Azmil untuk TVS. Kerajaan akan mempercepatkan penggunaan teknologi dan inovasi serta menumpukan kepada pendigitalan teknologi termaju termasuk dasar revolusi perindustrian keempat. Laporan itu tadi mengakhiri Innotek TVS pada malam ini. Saya Connie Grace Hujan, salam hormat dan saya kenal.